Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Siti Najahah binti Abdul Halim, Siti Nuraini binti Muhammad dan Izzatul Aisyah binti Zaki. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan mengenai akhlak mulia masyarakat sejahtera berkaitan penghayatan akhlak mulia dan sunnah baginda dalam kehidupan Muslim sebagai khalifah. Dalam isi kandungan, terdapat pengertian akhlak, jenis akhlak, akhlak Rasulullah, penghayatan akhlak sebagai seorang Muslim, pengertian sunnah dan contoh sunnah. Baiklah, pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari perkataan khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak iaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam surah As-Sad ayat 46 yang berarti sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Maksud akhlak terbahagi kepada dua iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi bahasa, akhlak berasal daripada perkataan bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Maksudnya tingkah laku, perangai, tabiat, bentuk kepribadian dan kebiasaan kehendak. Dari segi istilah pula, sifat yang tertanam dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Okey, berikut jenis akhlak. Jenis akhlak terbahagi kepada dua iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah terdiri daripada 5 iaitu yang pertama syukur yang bermaksud ucapan, sikap dan perbuatan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaannya. Yang kedua, lemah lembut yang berarti kelembutan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, rendah diri iaitu bersikap tenang, sederhana dan sungguh-sungguh serta menjauhi perbuatan sombong. Yang keempat, sabar yang bermaksud kesabaran boleh difahami dengan bertahan. Orang yang bersabar dapat menahan diri daripada melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Dan yang terakhir, jujur, iaitu sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Berikut kita lihat akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah terbahagi kepada 5 iaitu yang pertama riak yang bermaksud menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Kedua, takabur iaitu sikap sombong merasa paling tinggi sehingga merendahkan orang lain. Yang ketiga iaitu hasad dengki yang bermaksud orang yang mempunyai sifat atau iri hati yang amat sangat kepada orang lain. Keempat, sombong yang bermaksud menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan yang terakhir iaitu fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan pernyataan negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain.
Seterusnya kita lihat akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW terdapat 4 perkara, iaitu as-sidiq, benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan yang terakhir fatonah, bijaksana. Okay, kita lihat as-sidiq yang bermaksud benar. Semua perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan pasti akan berlaku. Kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak pernah bercakap bohong dan dia benar dalam setiap perlakuan dan tindakan yang dibuat oleh baginda. Seterusnya kita lihat sikap amanah, iaitu dipercayai. Nabi digelar Al-Amin yang bermaksud orang yang sangat dipercayai. Mustahil Rasulullah akan berlaku khianat terhadap orang yang Mustahil Rasulullah akan berlaku khianat terhadap orang yang memberinya amanah. Tetap berani menjalankan amanah Allah walaupun diancam bunuh oleh orang kafir Quraisy. Dan baginda tidak pernah menggunakan kedudukannya untuk kepentingan peribadi namun untuk kepentingan Islam melalui ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat sikap tabligh, iaitu menyampaikan semua ajaran Islam dan perintah Allah kepada kita. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau firman Allah yang disembunyikan. Walaupun ayat itu menyindir, Nabi Muhammad tetap menyampaikan kepada kita tanpa menyebutkannya. Seterusnya kita lihat sikap akhlak Rasulullah yang terakhir, iaitu fatonah, bijaksana. Nabi Muhammad hebat dalam berdebat dengan orang kafir Quraisy. Dia juga baginda juga menyampaikan dakwah dalam pelbagai bentuk. Dan baginda juga menyusun strategi untuk mentadbir negara bagi menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Okay. Seterusnya kita tengok kepada penghayatan akhlak sebagai seorang Muslim. Okay. Cara-cara untuk memupuk akhlak mulia antaranya ialah beristiqamah dalam beribadah. Yang kedua ialah biasakan diri buat kebaikan. Yang ketiga, bergaul dengan orang baik. Keempat, menghayati kehidupan berakhlak mulia. Dan terakhir sekali ialah bertaubat. Okay, pertama kita tengok pada beristiqamah dalam beribadat. Okay, beristiqamah dalam beribadat ni ialah apabila seseorang ni melakukan ibadah secara berterusan, individu tersebut akan terbiasa dengan amalan kebaikan dan berasa dekat serta takut dengan kekuasaan Allah. Okay, seterusnya ialah akan sentiasa mematuhi dan meninggalkan larangan Allah, iaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Maksudnya amar ma'ruf dan nahi munkar tu ialah kita melaksanakan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Okay, yang seterusnya ialah perbuatan yang berterusan akan memupuk akhlak yang mulia. Bila kita beristiqamah dalam ibadah ni, benda tu kan berterusan, jadi dia dapat memupuk akhlak mulia dalam diri kita. Okay, seterusnya ialah biasakan diri buat kebaikan. Okay, biasakan diri buat kebaikan merupakan satu perkara yang begitu sukar sebenarnya untuk diamalkan. Ia mengambil jangka masa lama untuk membiasakan diri, namun begitu ini akan menjadi satu tabiat yang kita akan buat selepas kita, sebab kita dah terbiasa. Okay. Seterusnya ialah bergaul dengan orang yang baik. Okay. Bila kita bergaul dengan orang yang baik ini, ia memainkan peranan penting kerana kawan merupakan orang kedua paling rapat dengan kita selain dengan keluarga. Pergaulan dengan rakan yang baik akan mencorakkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Cara-cara untuk bergaul dengan orang yang baik ialah dengan memilih sahabat yang baik dan juga menyiasat latar belakang sahabat tu, dia ni macam ada peribadian yang baik ke, macam gitu.
Kes seterusnya ialah menghayati kehidupan berakhlak mulia. Macam mana untuk menghayati kehidupan berakhlak mulia? Ialah dengan mengamalkan kehidupan berasaskan adab-adab di dalam Islam seperti adab dengan ibu bapa dan orang tua. Okay, manfaat yang kita akan dapat peroleh bila kita menghayati kehidupan dengan berakhlak mulia ialah dapat merasai kehidupan yang dikatakan berakhlak mulia, akan terbiasa dengan kehidupan beradab dan berakhlak mulia, dan akan sedar dan faham betapa indahnya bila kita memiliki akhlak mulia tu. Okay, dan akhir sekali ialah bertaubat. Okay, bila kita bertaubat, kita akan menyedari dan menyesali kesilapan-kesilapan lalu dan akan wujudnya kesedaran diri dan kita berusaha untuk berubah kepada yang lebih baik, iaitu jadi yang lebih baik daripada sebelum ni. Tu akhlak yang memudah akan dipupuk dalam diri. Sebab bertaubat kan kita nak menyucikan diri kita daripada dosa. Jadi dia akan memupuklah akhlak mahmudah tu dalam diri kita. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah terdiri daripada dua kategori, iaitu dari sudut bahasa dan istilah. Dari sudut bahasa, sunnah ialah jalan atau kehidupan sama, ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Dari segi istilah, sunnah terbahagi kepada dua, iaitu dari sudut al-hadis dan sudut ahli usul. Sunnah dari segi istilah dari sudut al-hadis ialah sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada sebelum perutusan baginda menjadi Rasul. Dari sudut ahli usul, sunnah adalah perkara yang diambil daripada tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Contoh sunnah yang perlu diikuti selaku kita sebagai khalifah. Yang pertama, contoh sunnah yang dapat kita ikuti ialah solat sunat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, solat sunat duha. Yang pertama, solat sunat tahajud. Sabda Rasulullah SAW, solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam, iaitu solat tahajud. Firman Allah SWT pula, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tak dapat untuk berehat, iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu atau lebih daripada seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Yang kedua pula iaitu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Muslim dan perkara yang akan dirujuk sekiranya berlaku kekeliruan. Banyak kelebihan yang boleh diperoleh sekiranya kita membaca Al-Quran. Yang seterusnya, menjaga tutur kata. Ini ialah contoh sunnah Rasulullah pada zaman dahulu. Ketika berbicara, baginda menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap melainkan yang penting dan terdapat keperluan. Baginda tidak akan meninggikan suara melainkan untuk menyatakan hal yang benar, dan apabila ia berkait hak-hak Allah SWT, apabila ada yang bertanyakan sesuatu padanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda adalah seorang yang panjang kedua lengannya, lentik alisnya, kedua matanya lebar dan antara kedua bahunya gagah dari depan dan belakang. Demi bapa dan ibuku, sungguh baginda tidak pernah berbuat keji dan tidak pula berkata keji, dan baginda juga tidak pernah mengeraskan suaranya di tempat umum. Hadis riwayat Ahmad. Yang seterusnya iaitu yang ketiga, solat sunat duha. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW keluar menuju tempat ahli Quba. Dikala itu mereka sedang mengerjakan solat duha. Baginda bersabda, inilah solat orang-orang yang kembali kepada Allah, iaitu di waktu anak-anak unta telah bangkit kerana kepanasan waktu duha. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Seterusnya, mengucap bismillah saat melepas pakaian. Saat menanggalkan pakaian, Nabi mencontohkan untuk mengucapkan bismillah atau menyebut nama Allah sebelum masuk toilet.
Dalil bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah ialah yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan seterusnya, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahawa sesiapa yang mengamalkan sunnah baginda pada zaman kerosakan ini, maka akan mendapat pahala seumpama 100 orang mati syahid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesiapa yang berpegang dengan sunnahku ketika berlakunya pelbagai kerosakan pada umatku akhir zaman ini, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi. Seterusnya kita tengok kepada bukti Rasulullah bersifat pemaaf. Okay. Ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan anak angkatnya iaitu Zaid bin Harisah di Taif, baginda telah dibaling dengan batu oleh kanak-kanak dan pemuda-pemuda nakal yang disuruh berbuat begitu oleh penduduk kota tersebut. Akibatnya lutut Rasulullah SAW telah berdarah. Melihat penganiayaan itu, malaikat sangat marah sehingga menawarkan untuk menghempap penduduk Taif dengan bukit-bukit sekitar bandar itu. Tetapi Rasulullah SAW menolaknya dan berkata, "Jangan, mereka tidak tahu saya ini Rasulnya." Malaikat menjawab, "Tuhan benar." Selepas itu baginda terus berdoa untuk penduduk Taif, "Ya Allah, berilah petunjuk bagi kaumku, mereka tidak mengetahui." Jadi sekian itu sahaja pembahasan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.